Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suku Imam kita lagi. Alhamdulillah. Suka saya ingat sekali. Kita dah melihat keluar tu ramai lagi. Saya minta kerjasama sekali lagi yang tidak berdaftar, tolong daftar. Kalau ikutkan masa ni saya buat masa tutup pintu gate tu. Tu gate dah boleh tutup dah dia. Kita dah penuh. Kita dah penuh. Masuk sebelah kanan sedikit. Tuan-tuan minta kerjasama, tolong daftar. Kapasiti kita boleh 980 orang. Ya, 980. Kapasiti kami dah meluluskan 1000 orang, termasuk yang tidak hadir. Jadi yang work ini bukan kami tak nak bagi masuk, tapi tak muat. Tolong daftar. Jadi kalau tak dapat kelulusan, daftar dulu sebulan awal. Pendaftaran dibuka setiap hari Selasa sehingga hari Khamis selepas salat asar ataupun bila mencecah tepat. Saya akan tutup. Itu saya sendiri yang break benda itu sendiri. Jadi saya tak nak beratur ramai. Saya rasa lebih daripada 50 orang yang ada di luar pada hari ini yang tidak berdaftar. Jadi tuan-tuan minta kerjasama berdaftar. Sekali saya lagi minta kerjasama berdaftar dipatuh SOP. Kalau tidak saya akan balik kepada 400. Jadi kami ada terpaksa berdebat-debat setiap kali Jumaat. Jadi tolong tuan-tuan ya, berdaftar, tunggu jawapan. InsyaAllah tuan-tuan akan jawapan pada hari Rabu malam. Hari Rabu saya dah jawab tuan-tuan punya permohonan dan pastikan nombor telefon anda betul di dalam permohonan anda. Banyak yang nombor telefon tak betul. Ya. Tolong sekali lagi jaga SOP, bawa jaga, pakai mask. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada dermawan-dermawan yang telah menyumbang kepada Kampung Surau, dan terima kasih kepada para jemaah yang telah mendaftar awal, memudahkan kerja kami. Ya, memudahkan kerja kami. Terima kasih, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan yang telah mendaftar dan telah menyumbangkan Kampung Surau ini. InsyaAllah dengan segala saya kuasa hati Tuhan, InsyaAllah memberi barakah kepada kita semua, InsyaAllah, dan jauhkan daripada COVID. InsyaAllah, jangan terkejut ada yang sahabat saya sendiri yang dua-dua masuk ke Mahibari. Ya, sahabat saya sendiri dah dua masuk ke Mahibari hari semalam. Jadi kami petani Surau perlu berjaga-jaga supaya jangan terjadi benda ini. Kalau tuan baca tuan demam semua tak usah. Tolong, ya, supaya kita dapat teruskan Surau ini dibuka sejak waktu, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
الحمد لله القائل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في الأرض فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dapat mengecapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jadilah Pengguna yang Bijak. Muslimin yang berbahagia, kempen Pengguna Bijak merupakan penerangan secara konsisten untuk menyampaikan mesej kepenggunaan kepada umat Islam. Ini kerana rata-ratanya masyarakat masih belum menghayati prinsip kepenggunaan. Pengguna yang bijak mempunyai ilmu tentang asas-asas kepenggunaan dan perlu mengetahui hak-hak tertentu yang boleh dipertahankan. Namun begitu, kempen karnival Hari Kepenggunaan dilihat hanya mempromosikan pelbagai acara serta jualan barangan. Sebaliknya, kempen mempromosikan pelbagai acara serta jualan barangan. Sebaliknya, kempen kepenggunaan perlu lebih memberi penekanan kepada kesedaran yang mendalam terhadap masyarakat mengenai perkhidmatan, amalan ataupun isu-isu semasa berkaitan kepenggunaan. Ini kerana setiap individu dan masyarakat mempunyai hak yang selayaknya tanpa wujud ruang untuk ditindas atau dieksploitasi oleh pihak lain. Dalam memahami asas dan prinsip kepenggunaan, kita memerlukan tafsiran untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta ataupun produk halal lagi baik yang dapat memberi manfaat kepada pengguna. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu. Muslimin sidang Jumaat sekalian, antara strategi dan langkah kempen kepenggunaan adalah menyebarkan maklumat bagi membolehkan lebih ramai masyarakat mengetahui hak dan pilihan. Seterusnya, dapat mendidik individu sebagai pengguna yang bijak. Penyampaian maklumat kepenggunaan dapat diperluaskan dalam menghadapi kenaikan harga barangan dan memudahkan orang ramai melaporkan kepada pihak berwajib bagi memastikan harga barangan kawalan tidak dinaikkan sesuka hati. Secara tidak langsung, kempen pengguna bijak dapat mendidik masyarakat daripada penipuan peniaga yang memanipulasi pengguna untuk meraih keuntungan dengan mudah. Dengan kempen yang konsisten, peniaga berintegriti serta pengguna yang bijak, insiden penipuan dalam kes-kes yang dilaporkan di dada akhbar dan di media sosial dapat diatasi secara berkala melalui komunikasi berkesan antara pihak berkuasa dan pengguna prihatin. Realitinya, dalam suasana ekonomi yang tidak menentu dan kos sara hidup yang semakin meningkat, kita perlu memahami hak sebagai pengguna. Saban hari terdapat laporan dan aduan pengguna yang terpedaya dengan urus niaga yang merugikan, ibarat sudah terantuk baru tergadah. Antara modus operandi terkini sedikit penipuan yang menggunakan platform e-dagang sebagai medium untuk menipu pengguna. Selain itu juga,
Berbagai bentuk manipulasi dalam isu kepenggunaan antaranya skamer, penipuan transaksi online, produk tidak halal serta penipuan sijil halal. Selain itu juga tiada tanda harga pada barangan yang dijual, label barang tidak lengkap dan penipuan pada sukatan dan timbangan adalah antara insiden yang dibangkitkan oleh pengguna. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlu berhati-hati menyemak maklumat perniagaan yang ditawarkan sebelum menjalankan sebaran urus niaga di atas talian, urusan tawar-menawar dan sebagainya. Begitu juga jangan cepat terpedaya dengan promosi iklan jualan murah dan tawaran kerja dengan pendapatan yang tidak munasabah. Senario ini menyebabkan kita mudah menjadi mangsa kepada peniaga yang tidak bertanggungjawab dengan mengambil peluang di atas kelemahan kita. Ini kerana tiada rasa takut dan gentar dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan tiada lagi sifat amanah yang dipraktiskan dalam urusan jual beli. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan mengangkat sifat amanah? Bahkan sifat amanah menjadi benteng utama pengukur tahap keimanan seseorang mukmin. Ini jelas larangan melakukan penipuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minna," rawahu Tirmizi. Barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami. Hadirin jemaah sekalian, terdapat beberapa langkah dan amalan untuk menjadi pengguna yang proaktif dan bijak. Pertama, pengguna boleh membandingkan harga dalam risikan pasaran yang luas. Maka pilihlah harga yang minimum namun berkualiti agar dapat berbelanja secara berhemah. Lebih-lebih lagi kita masih terkesan dengan ekonomi yang merundum selepas wabak COVID-19. Kedua, pengguna yang bijak seharusnya mengelak daripada berhutang sehingga membebankan diri dan keluarga untuk terus membayar hutang secara berkala. Berbelanjalah sekadar mengikut kemampuan dan jangan berbelanja melebihi pendapatan. Ibarat mengukur baju, biarlah di badan sendiri. Manakala pengurusan kewangan yang bijak dan betul menjadi jambatan melahirkan pengguna yang bijak. Ini kerana ajaran Islam sangat mementingkan kesederhanaan dalam erti kata, tidak terlalu kikir atau kedekut, dan juga tidak terlalu boros atau membazir sehingga tidak mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, didiklah diri berbelanja dengan mengutamakan barangan buatan tempatan. Secara tidak langsung ia dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi domestik sejak terkesan dengan wabak COVID-19. Hadirin sekalian, dalam prinsip kepenggunaan, apabila kita mempraktiskan amalan kepenggunaan yang bijak, kita akan merasa lebih tenang meskipun cabaran kos sara hidup yang semakin tinggi. Oleh itu, dalam konteks menampilkan ciri pengguna yang bijak, pengguna bukan sahaja bijak memilih barang berkualiti dan halal, akan tetapi bijak dalam menguruskan sisa bahan buangan bagi menjamin kebersihan dan kelestarian alam sekitar, seperti tidak membuang sisa-sisa buangan minyak terpakai di sungai-sungai, parit-parit longkang dan kawasan sekitar sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran. Bahkan pelupusan bahan sisa buangan perlu dilakukan dengan betul dan tidak mengancam kesihatan penduduk. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amala an yutqinah," rawahu al-Baihaqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan, hendaklah dilakukan secara tekun. Muslimin sekalian, beberapa pengajaran dan penghayatan yang dapat diambil daripada khutbah ini. Yang pertama, sebagai pengguna Islam yang bijak, kita hendaklah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa sahaja yang diuruskan, dibeli dan dijual. Kedua, sebagai pengguna Islam yang bijak, kita mestilah memenuhi etika, adat kesopanan dan kelakuan terpuji dengan mengetepikan sifat-sifat tercela seperti menipu dan meraih keuntungan duniawi semata-mata. Ketiga, sebagai pengguna yang bijak, umat Islam janganlah mendatangkan kemudaratan kepada orang lain maupun persekitaran di dalam membuang sisa-sisa makanan seperti minyak terpakai dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Rum ayat 41.
Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbul yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf bertaubat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka min hurmati hadha yawmil mubarak an takhshif 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan kita serta masyarakat seluruhnya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal, berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahu an ashabihi wa qarabatihi وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلاله ملك المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه
ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.